Muka aku jelas tak? Jelas. Okay, aku start Dah boleh start Dah saya aku tak rekod lah. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk projek tugasan video Dinamika Islam, saya Ahmad Fikri Amri bin Abdul Talib Dan saya Muhammad Mujahid bin Muhammad. akan membentangkan tentang fundamentalism. Okay, next slide. Okey, definisi fundamentalisme. Secara definisinya, fundamentalisme adalah satu kepercayaan berpendirian teguh kepada satu prinsip-prinsip asas. Pada mulanya, ia digunakan untuk merujuk kepada beberapa kumpulan dalam komuniti Protestan di Amerika Syarikat pada awal kurun ke-20. Berdasarkan J.J. Tamaya Acosta, telah mendefinisikan fundamentalisme sebagai sikap yang memaksa agama dan kepercayaan terhadap seluruh umat manusia. Berdasarkan Martin E. Marty dan Scott Appleby, fundamentalisme ialah kecenderungan berpisah dari teman seagama dan membina sempadan yang ketat antara orang luar dan orang dalam. Okay, next slide. Okey, ciri-ciri fundamentalisme sentiasa mendefinisikan sistem politik Islam sebagai sebuah sistem politik yang ditegakkan atas pelaksanaan syariat Islam, bersikap anti demokrasi dan keputusan-keputusan hanya ditentu oleh sekelompok elit iaitu para ulama, cenderung dengan formalistik ritual yang biasanya bercirikan pakaian Arab, berpandangan yang sempit dan egoistik. Yang seterusnya ialah melihat dunia moden tidak memberikan apa-apa manfaat untuk manusia dan juga bersedia menggunakan keganasan untuk mencapai visi. Okay, next slide. Okay, untuk terdapat 4 kelompok fundamentalisme. Okay, kelompok pertama ialah kelompok takfir. Lahir pertama kali di Mesir. Mempersepsikan masyarakat atau individu sebagai kafir kecuali orang yang percaya kepada prinsip mereka dan bergabung ke dalam jemaah mereka. Hanya mereka sahaja yang layak dipanggil jemaah muslimin. Kelompok ini mempunyai pandangan yang sangat berbahaya kerana hal itu dapat mengheret mereka menghalalkan darah dan harta orang lain. Okay, next. Okay, kelompok garis kejap. Tak jelas. Sekejap. Orang sport ni nak nyanyi. Okey, kelompok garis hati hak lainnya menggunakan kekerasan dan senjata untuk menghadapi kebatilan yang mereka yakini dan merubah kemungkaran yang mereka lihat. Selain itu, mereka akan mengisytiharkan jihad terhadap sesiapa sahaja yang menghalangi syariat yang nyata dan beku meskipun akan membawa akibat yang lebih parah. Lahirnya kelompok ini kerana sikap setengah pemimpin Islam yang tidak acuh kepada meningkatkan kemungkaran dalam masyarakat dan menggunakan undang-undang yang menghalalkan apa yang diharam oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, faktor lainnya wujud kelompok ini ialah sebutnya sistem sekularisme dan secara terang-terangan memusuhi Islam. Okey. Seterusnya akan diteruskan oleh Muhammad Mujah. Seterusnya adalah kelompok literalis yang berpegang kepada zahir teks. Kelompok ini dikenali sebagai kelompok jumud dalam pemisahan, literally dalam fiqah, suka pada fatwa yang sulit dan keras serta kaku dalam dakwah. Mereka menolak usaha pembaharuan dalam agama atau ijtihad dalam fiqah. Mereka juga lebih zahiriah dari ahli zahir yang terdahulu, sedangkan mereka tidak mempunyai keluasan ilmu seperti ahli zahir. Seterusnya, mereka lebih memerhati kepada soal furu'iyah dalam agama dan mengabaikan hal yang sudah disepakati. Seterusnya, mereka tidak menggunakan kekerasan yang membawa kepada pertumpahan darah. Kelompok seterusnya adalah kelompok Al-Wasatiyah. Ini kelompok sederhana. Merupakan majoriti golongan fundamentalisme Islam. Mereka lebih mengutamakan hal yang memudahkan dalam agama dan menghindari jalan yang menyulitkan. Mereka sering membawa pembaharuan dalam
pemikiran agama kerana bagi mereka pintu ijtihad sentiasa terbuka luas hingga hari kiamat. Lagi sekali, bentuk pemikiran mereka sentiasa berdasarkan kepada kesederhanaan, kemoderatan dan sikap mengambil jalan tengah dalam masalah ummah. Faktor fundamentalisme pertama adalah fundamentalisme merupakan fenomena yang muncul dari biologi protes atau ideologi kaum oposisi. Modernisme Amerikanisasi atau pembaratan yang menyusup sendi-sendi budaya masyarakat. Persepsi yang keliru terhadap Islam kerana kurangnya alat atau cara untuk memahami teks agama yang sebenar. Faktor modernisme yang dilakukan di negara Islam dengan berorientasikan ke barat telah menimbulkan pelbagai impak psikologi apabila muncul krisis identiti di kalangan generasi muda Islam. Cara penyelesaian untuk fundamentalisme adalah dengan menggembeling seluruh tenaga baik melalui reformasi, pendidikan dan klerasi akidah, dakwah yang menyeluruh. Selain itu, mengadakan kegiatan-kegiatan sosial yang merata berlandaskan syariah dengan menyelesaikan dulu faktor-faktor yang menjadi penyebab lahirnya gerakan fundamentalisme seperti akidah yang rapuh, pemimpin yang korup, masyarakat yang jahil lagi murakab, pendidikan yang tidak seimbang, pengetahuan dan penghayatan Islam yang setengah-tengah dan dakal. Itu saja dari kami. Okey, sekian, terima kasih.